Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Okay, macam biasa, Abang Lee sentiasa mendoakan semoga korang semua, termasuk Abang Lee sendiri, sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat, hendaknya di samping keluarga yang tersayang dan insan serta pasangan kekasih yang tercinta. Amin. Okay. Berduduknya Abang Lee di sini. Berduduknya Abang Lee di sini. Sebab kalau berdiri, kita cakap berdirinya Abang Lee di sini. Tapi bila dah duduk macam ni, so berduduknya Abang Lee di sini adalah untuk berkongsi cerita, tak lain dan tak bukan. Macam biasa, kalau bukan cerita seram dan mistik. So mungkin akan datang Abang Lee akan share cerita lain pula, yang tak seram atau tak mistik. Mungkin cerita pasal beruang dikejar anak anai ke, ataupun kumbang berlari di dalam air. Satu hari nanti. Tapi kali ni, selagi ada orang yang berkongsi cerita seram dan mistik dengan Abang Lee, so korang hadaplah cerita seram dan mistik yang Abang Lee akan sharekan. Okay? Apa-apa pun, bagi korang yang dah subscribe channel Abang Lee ni, Abang Lee ucapkan ribuan jutaan terima kasih. Shishie Nandri, thank you very much, syukran jazila pada semua yang dah subscribe dan yang dah follow channel Abang Lee. Sebab yelah, channel yang marhai ni kan, so baru-baru ni korang semua mesti tahu kan, ada majlis anugerah YouTuberity. Dia macam selebriti lah, tapi YouTuber yang dah jadi selebriti. So tahniah Abang Lee ucapkan kepada semua YouTuberity yang berjaya mendapat anugerah pada majlis tersebut. Itu semua ikon-ikon dan idola Abang Lee lah. So nak sampai tahap macam dia orang tu, bukan senang-senang. Dia orang punya channel gempak-gempak. So macam Abang Lee ni, yalah, channel campur aduk macam ni kan. Tapi fokus Abang Lee memang Abang Lee nak share lah, macam Abang Lee cakap tadi. Selagi ada orang share cerita seram dan mistik dengan Abang Lee, inilah yang Abang Lee akan share dengan korang. So sekali-sekala akan Abang Lee selang-selikan dengan short drama, short film yang Abang Lee arahkan dan Abang Lee buat sendiri. So cerita-cerita tu makan masa kalau nak buat. So sekali-sekala boleh lah. So yang lain tu mungkin Abang Lee akan sharekan macam ni lah, cerita seram. Okay, kalau korang pun ada cerita-cerita ataupun pengalaman yang nak share dengan Abang Lee dalam channel Lilia Pictures ni, korang boleh DM Abang Lee ataupun boleh letak dekat komen. Okay, InsyaAllah satu hari nanti Abang Lee akan share pula cerita korang tu. Alright. Okay guys, tanpa buang masa dan dah terlalu banyak sangat Abang Lee berceloteh, so Abang Lee nak go direct into the stories. Okay, kisah seram yang Abang Lee nak share dengan korang kali ni adalah pengalaman kawan Abang Lee sendiri. Satu ketika dulu, dia dengan adik perempuan dia, dan pengalaman ni dilalui oleh kawan Abang Lee ni 30 tahun yang lepas. Dah lama lah Kisah ni berlakunya di sebuah kampung di Kuantan. Kalau korang tahu, nama kampung ni adalah Kampung Balok. Okay. Dan untuk pengetahuan korang lah semua, Abang Lee nak share sikit lah sejarah Kampung Balok ni. Apa benda yang menyebabkan nama dia Kampung Balok. Alright. Balok ni dikatakan berasal dari perkataan balak, kayu balak. Sebab di Kampung Balok ni dulu ada aktiviti pembalakan yang diusahakan oleh pedagang-pedagang dari Thailand. Okey, dia orang mengusahakan perniagaan balak ni diambil dari kawasan Balok ni, dihanyutkan melalui sungai Balok dan terus menuju ke laut, dan dari laut tu dibawa balik ke Thailand, balak-balak dari Balok ni. So kalau dekat Pahang ni, orang Pantai Timur lah, kebanyakannya balak ni kita panggil balak. Balak. So orang
Siam tu orang Thailand pun dia bahasa dia lorat lebih kurang jugalah, lebih kurang macam orang Kelantan, Terengganu, Pahang kan. So dia panggil balok juga. So dari situlah dikatakan wujudnya perkataan balok ni. Dulu Sungai Balok, lepas tu tak lama tu adalah orang bagi nama Kampung Balok. Tapi bila dah ramai-ramai sebut, balok tu dah bertukar jadi balok. So itu sikit sejarah mengenai Kampung Balok lah yang boleh nak share korang. Okey, wallahualam kalau ada sejarah yang lain, tapi itu yang boleh tahu lah dengar daripada mulut orang. Okey, kita balik pada cerita yang boleh nak share dengan korang ni. Kisah yang berlaku pada kawan Abeli dengan adik dia ni berlaku ketika dia ikut mak dia pergi menoreh getah. Di awal pagi lah, subuh, sebelum subuh. Macam biasa orang menoreh getah ni nak jadikan cerita berlakunya pengalaman ni. Dia mengikut emak dia pergi menoreh getah. Okay. Dalam keadaan yang gelap lagi, hanya ada lampu, bekalkan lampu minyak tanah dengan lampu yang atas kepala tu kan. Naik basikal bertiga dengan mak dia. Dalam perjalanan dia nak ke kebun getah tu, dia akan melalui beberapa kawasan semak samun, denai lah, lorong denai nak sampai ke kebun getah tu ya. Tiba-tiba dia ternampak seorang perempuan tua. Apa yang kawan Abeli pelik masa tu, mak dia tak tegur pun perempuan tu. Dia ni pandang, tapi dia macam angguk kepala macam tu, tapi dia terus kayuh basikal. Di kawan Abeli ni dia macam pelik lah. Dia nak tanya tapi dia takut lagi nak tanya masa tu. So dia just abaikan lah. Alright. Sampainya di kebun getah tempat mak dia menoreh macam biasa, mak dia siapkan perkakas apa semua. Dia suruh kawan Abeli ni dengan adik dia jangan main jauh-jauh. Okey, ikut je. Kalau jauh-jauh kan susah apa-apa berlaku kan. So ikut dia menoreh, diam-diam lah, jangan bising-bising. Sebab kawasan kebun getah ni orang kata dah lah gelap kan. Lepas tu kalau dulu-dulu banyak jugalah binatang-binatang yang buas, binatang liar kan, macam pak belang kan. Lepas tu binatang-binatang bisa. So disebabkan hari tu kawan Abeli ni dengan adik dia nak ikut sangat, so mak dia bawa lah. Jadi bila sampai je dekat kebun getah tu, dah set up semua nak menoreh ni, nak start menoreh ni, kawan Abeli ni dia ternampak. Okey, kebun getah ni kalau you guys tahulah kan, dia kan tanam pokok getah kan, dia berlorong macam tu kan, nampaklah jauh sayup kan. Kalau lagi banyak pokok sawit pula cerita pasal getah kan. Kalau banyak pokok getah tu dan luasnya kebun getah tu, so makin jauh lah pemandangan tu kan. Apa yang berlaku guys, kawan Abeli ni bila sampai je, mak dia dah start menoreh tu, dia nampak suasana sunyi tu. Dalam kebun getah sunyi, tapi nampak dari jauh ada banyak lampu. Lampu macam yang dia bawa tu lah, lampu minyak tanah dengan lampu yang mak dia pakai atas kepala tu kan, lampu nak menoreh tu kan. Apa yang pelik ni guys, kawan nak beli cerita yang misteri lah berlaku kan. Dia tanyalah mak dia, mak tu ramai-ramai tu yang potong getah juga kan macam mak kan. So mak dia cakap, ya tu orang sama-sama lah potong getah kan. So tak payah bising-bising lah, tengok je kan, tak payah tegur apa-apa. Jadi kawan Abeli pun macam pelik lah kan, kenapa tak payah bising-bising. Dia cuma tanya je kan. Tapi okey lah, dan mak dia jawab macam tu, dia pun senyap lah. Tiba-tiba kawan Abeli ni dia rasa boring, tak rasa bosan. Budak-budak baru sekolah rendah macam tu, dan dia ajak adik dia pergi main biji getah tau, buah getah tu. Dia pergi kutip satu-satu yang jatuh kat atas tanah tu kan. So tanpa disedari, dia asyik dan ralik mengutip biji getah dengan adik dia. Rupa-rupanya dia dah berada agak jauh daripada mak dia yang tengah menoreh getah tu. Ada satu busuk dan semak ni, dia parking, dia lepak situ dengan adik dia. Dia main baling-baling biji getah, baling-baling sambil dia gelak-gelak lah kan, happy kan budak-budak kan.
Dia dah tak ingat dah pasal mak dia suruh jangan bising-bising kan, duduk diam kan. Masa dia tengah main biji getah tu guys dengan adik dia tiba-tiba dia terdengar bunyi kaki orang yang berjalan sambil memijak daun-daun kering dan ranting-ranting, dan bunyi tapak kaki tu, langkah dia semakin menghampiri, semakin dekat dengan kawan Abli lah, dengan adik dia. Dia dengar macam dekat je dengan belakang busuk yang tempat dia tengah main-main biji getah tu kan. Dia dengar makin dekat bunyi tapak kaki tu, makin dekat, dan dia terasa macam ada sesuatu di sebalik semak dan busuk tu. Lepas tu kawan Abli ni dengan adik dia ajak adik dia bangun dan nak tengok siapa yang datang. Masa dia bangun tu guys, dan dia toleh intai belakang semak busuk tu, apa yang dia nampak guys? Okay, seorang perempuan berbaju putih tapi kotor-kotor, pegang lampu minyak tanah dan pisau toreh getah tu, berdiri tercegat di belakang busuk dan semak tempat dia orang tengah main tu. Bila kawan Abli ni tengok dengan adik dia, perempuan tersebut tak ada kepala. Dan apa yang berlaku guys, bila kawan Abli dengan adik dia nampak perempuan yang tak ada kepala tu berdiri tercegat di situ, pandang ke arah dia orang tu, okey, kawan Abli dengan adik dia menjerit sekekuat hati. Dia cakap masa tu dia tak tahu, dia rasa macam dah tak boleh nak lari dah. Dia tarik kuat-kuat tangan adik dia, dia seret macam adik dia kecil lagi kan, macam tak boleh nak berlari ikut dia. Dia langkah dah besar, langkah dia dah panjang kan, dia lari laju dia, sambil dia seret adik dia. Dia jom ajak lari kan. Adik dia tak tahulah masa tu, dengan takutnya dah tak rasa sakit dah, menjerit-jerit sampai dekat dengan mak dia yang tengah menoreh getah tu. Jadi mak dia macam terkejut lah tengok kawan Abli ni kenapa menjerit dengan adik dia kan. Kenapa lepas tu kawan Abli ni cakap ada orang tak ada kepala mak, ada orang tak ada kepala, kacau kita orang. Lepas tu mak dia suruh diam. Okay, mak dia cakap dah cukup diam, jom kita balik. Mak dia kemas-kemas tu, dah cukuplah setakat ni mak, cukuplah menoreh ni kan, jom kita balik lah. Mak dia intai tengok tak ada apa-apa lah. Tapi kalau ikutkan kata kawan Abli ni tadi, sebenarnya mak dia pun nampak perempuan yang tak ada kepala tu. Dan mak dia sebenarnya dah biasa, dah tahu dah dekat kebun getah tu memang ada benda tu. Dan yang ramai-ramai yang menoreh getah tadi tu sebenarnya bukan orang. Jadi dah siap-siap kemas, mak dia bawa pujuk adik dia, peluk, lepas tu naik basikal balik. Okay, keesokan harinya tu dia orang ni dalam keadaan yang ketakutan lah. Adik dia ni macam kacau, dan kawan Abli ni macam dedar lah, panas kalau sini panggil dedar, macam nak demam sebab terlalu takut dan terkejut, lemah semangat. Jadi datanglah pak saudara kawan Abli ni, mak dia panggil pak saudara ni minta tolong jampi-jampi sikit, pulihkan semangat, buat air tawar sikit kan. So orang kampung dulu dia pandai benda macam tu kan. Jadi pak saudara ni datang berubatkan dia tu. Jadi pak saudara dia pun pesan, cerita sekali kat dia, kebun getah tu dia kata ada kampung bunian, dan dekat situ memang ada busuk, dan busuk tu jangan buat tak elok lah, jangan kacau, sebab salah satu tapak kampung bunian di dalam kebun getah tersebut. Okey, so barulah kawan Abli tahu dan dia faham kenapa dia kena kacau hari tu dengan adik dia. So guys, apa yang Abli dapat share dengan korang hari ni, sebenarnya kita ni kalau masuk tempat-tempat yang tak pernah kita masuk, ataupun yang kita jarang kita pergi, nak kawasan-kawasan hutan, lembah ke, ataupun kawasan paya ke, semak samun ke, yang ada busuk ke apa ke, bagi Abli, kita ingatlah pesan-pesan orang tua. Jangan buat benda-benda yang tak elok, jangan cakap benda-benda yang tak elok, jangan lepas mulut, jangan celupa, okay, jangan bergalak-galak ataupun macam bergalak dalam tempat-tempat macam tu, sebab kita tak tahu
Okey, kita tak tahu ada penempatan ataupun ada kampung makhluk lain ke kat situ, ataupun tempat tinggal dia orang kat situ, sebab kita berkongsi kehidupan di dunia ni. Cuma antara kita, alam kita dengan alam dia dihalang oleh dengan hijab lah. So guys, cukuplah setakat ini kisah seram yang boleh dapat kongsikan dengan korang, pengalaman kawan beli sendiri bila dia diganggu di perkampungan orang bunian tu lah. Sampai sini dahulu, semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye.